kasih kepada Tuan Pengurusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umum kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fi takwil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi staf kepimpinan Masjid Warisan Teluk Kemang, Tuan Pengerusi, Tuan Syed Rizwan, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Masjid, serta tuan-tuan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, dengan izinnya, dengan taufik dan inayahnya dapat kita bersama-sama menunaikan solat maghrib secara berjemaah dan seterusnya duduk di dalam taman-taman syurga ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati kita agar memahami apa yang kita pelajari pada malam ini. Jadi saya akan berkongsi serba sedikit berkenaan dengan hukum fiqh di dalam kitab Fiqh Manhaj ala Madhab Asy-Syafi'i, yang di mana pada pertemuan yang lalu kita telah pun membincangkan berkenaan dengan cara bersuci daripada ketiga-tiga jenis najis tersebut. Tiga jenis najis apa? Najis mughalladhah, iaitu najis yang berat. Cara menyucikannya ialah dengan 7 kali basuhan. Dan salah satu daripada basuhan itu dengan menggunakan air tanah. Bukan tanah saja, tapi air tanah. Jadi tak kisahlah tanah mana-mana pun, tapi yang seafdal-afdalnya adalah tanah yang telah dikorek. Maknanya tanah yang kita korek dalam tanah tu yang paling afdal. Tapi mana-mana tanah yang di atas muka bumi ini adalah dipulihkan. Itu pertama, najis mughalladhah. Yang kedua adalah najis mukhaffafah, iaitu cara membersihkannya, iaitu dia adalah najis yang ringan. Cara membersihkannya adalah lap dulu sehingga kering pada tempat tersebut. Dah jadi najis hukmi, kita renjiskan dekat tempat tersebut dan ratakan di tempat tersebut, kemudian kita keringkan. Itu cara nak bersihkan najis mukhaffafah ni, iaitu najis bayi lelaki berumur 2 tahun ke bawah dan hanya menyusu ibu sahaja, tak ada minum lain. Itu adalah najis mukhaffafah. Yang ketiga adalah najis mutawasitah, iaitu najis pertengahan selain daripada anjing dan babi dan juga selain daripada kencing bayi, maka dia adalah najis mutawasitah. Contohnya darah, nanah dan sebagainya. Cara nak membersihkannya adalah kalau najis tu aini, kita kena hilangkan ain dia. Kita kena bersihkan daripada sifat dia, bau, warna dan rasa. Dah hilang najis ain tu, barulah dikira sebagai hilang najis tersebut, najis mutawasitah tu. Kalau najis hukmi, yang najis yang tak nampak, kita alirkan air itu saja, dengan syarat air itu mesti mengalir. Macam najis mukhaffafah tu tak payah mengalir pun tak apa, tapi najis mutawasitah ni kena alirkan air tersebut. Dan air tersebut mestilah didatangi, bukannya mendatangi. Maksudnya kalau kita letak air, kalau kita letak baldi ada air, kita masuk najis, pakaian yang kena najis dalam baldi tersebut, tidak sah.
pakaian tersebut masih najis lagi. Dia mestilah air itu kena datang kepada najis tersebut, kena pakaian tersebut, barulah dikira sebagai suci. Itu adalah pembahagian berkenaan cara menyuci daripada najis. Ketiga-tiga najis. Tu faham ya? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada lah. Semua faham ya? Itu adalah cara bersuci daripada najis. Kemudian kita telah pun belajar cara menyamak bangkai binatang. Bangkai binatang ni kulit sahaja yang boleh. Dia ada asalnya dia adalah najis. Tetapi apabila disamak, dia telah menjadi suci. Najis yang bertukar kepada suci. Dan ada banyak-banyak lagi najis yang boleh bertukar daripada najis kepada suci. Antaranya ialah arak. Arak apabila dia telah tukar kepada cuka dengan secara semula jadi, dan arak adalah najis. Apabila dia bertukar kepada cuka secara semula jadi, dia telah bertukar menjadi suci. Macam tu juga dengan bangkai ni. Kulit bangkai ni apabila dia asalnya adalah najis, apabila kita bersihkan dia telah pun menjadi suci. Tapi syarat dia mesti kulit lah. Kalau bulu, kuku, mata dia, semua dia tak boleh disamak. Hanyalah kulit sahaja yang boleh disamak. Maknanya kalau ada bulu yang terdapat pada kulit tersebut, kena cabutkan. Tapi kalau sedikit yang ada pada kulit tersebut, maknanya dimaafkan. Itu adalah pembahagian cara menyucikan kulit bangkai. Iaitu kulit bangkai tersebut mestilah hilang lendiran itu. Kita kena bersihkan hingga hilang lendiran itu, sama ada darah, daging yang terdapat pada kulit tersebut. Dan kemudian tak kisahlah kita membersihkan dengan cara apa sekalipun, dengan kimia ke, atau dengan najis sekalipun, boleh kita sucikan. Seperti tahi burung merpati, itu boleh kita bersihkan. Kemudian pada malam ini insya-Allah tuan-tuan dan tuan-tuan, saya akan memulakan berkongsi sedikit berkenaan dengan sebahagian najis yang dimaafkan. Islam ialah agama yang mementingkan kebersihan. Seperti mana kita belajar sebelum ni, kita tahu banyak dalil yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini memerintahkan kita agar menjaga kebersihan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang menjaga kebersihan ni. Dan juga Allah suka orang yang bertaubat. Jadi banyak dalil mengatakan Islam ini mementingkan kebersihan. Justru Islam mewajibkan kita menghilangkan najis di mana-mana sahaja dan memelihara diri daripadanya. Maknanya Islam suruh kita hilangkan najis kat badan kita, hilangkan najis kat pakaian kita, dan di mana-mana tempat sahaja sekalipun. Kita telah pun belajar berkenaan dengan najis, jenis-jenis najis. Jadi kita dah tahu najis tu apa. Jadi kita kena hilangkan diri kita dan menjauhkan diri kita daripada najis tersebut. Islam juga menetapkan bahawa bersuci daripada najis sama ada pada pakaian, tubuh badan atau tempat sebagai satu daripada syarat sah solat. Maknanya nak solat ni, syarat yang pertama adalah mestilah sah ataupun bersih pakaian, badan ataupun tempat sembahyang kita daripada najis. Itu syarat sah sembahyang. Maknanya kalau ada terdapatnya najis tersebut, maknanya tak sah lah sembahyang tersebut. Kerana syarat sah mesti suci daripada najis. Sebab tu adalah syarat sah dia. Maknanya kalau ada najis pada badan kita, tak sah sembahyang kita. Itu yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi kita dah tahu jenis-jenis najis tersebut, kena jauhinya. Dan kita kena hendaklah membersihkan diri kita daripada najis berkenaan. Seperti arak, kencing, darah. Kita dah tahu tu najis. Tapi kita kena elakkan, jauhkan daripadanya. Akan tetapi, namun Islam adalah agama yang mudah dan tidak menyusahkan. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maksudnya Allah mengkehendaki ke atas kamu ke atas kesenangan, dan Allah tidak mengkehendaki ke atas kamu dalam kepayahan. Maknanya Allah tak nak kita susah-susah. Allah nak kita senang. Sebab tu Allah menetapkan hukum ke atas kita. Agama Islam ni menetapkan hukum kepada kita dengan secara bersederhana. Maknanya tak terlalu ekstrim. Tak terlalu ekstrim seperti menghalalkan saudara se-Islam kita, ataupun tidak terlalu longgar macam liberal. Contohnya perempuan boleh jadi imam dan sebagainya. Tak boleh. Jadi Islam ni adalah agama yang bersederhana, tak menyusahkan dan tidak melonggarkan. Islam tu mudah tapi jangan dimudahkan. Jadi
Islam memaafkan sesetengah najis yang susah untuk dihilangkan dan sukar memelihara diri daripadanya bagi memudahkan dan mengelak diri daripada sebarang kesulitan. Maknanya Islam ni datang, ulama menetapkan adanya syarat ataupun yang najis yang dimaafkan oleh syarak. Maknanya tak semuanya najis itu adalah najis. Memang dia tu najis, tapi ada yang dimaafkan oleh syarak. Mana ada yang dimaafkan oleh syarak lah. Jadi kerana ada kaedah fiqh mengatakan taisiru wa raf'ul haraj wa adamul haraj, memudahkan dan tidak ada ataupun diangkatnya kepayahan tersebut. Jadi itu adalah kaedah fiqh. Jadi apa-apa permasalahan yang berlaku, ulama akan mengkaji dulu sama ada benda ni akan mudarat tak kepada orang. Kalau benda tu mudarat, makanya dia adalah dimaafkan. Contoh, susah kita nak kawal benda tersebut. Kalau benda tersebut ada, ikutkan batal sembahyang. Tetapi sebab ada benda tersebut susah kita nak elakkan, dia adalah dimaafkan oleh syarak. Sebab tu Islam datang dengan memudahkan cara tersebut. Jadi antara najis yang dimaafkan ialah jadi dalam ni ada terdapat 10 najis yang dimaafkan oleh syarak. Yang pertama sekali adalah percikan kencing yang sedikit. Maknanya percik kencing yang sedikit je yang kita tak nampak. Maknanya bila kita kencing, kita dah jaga adab kita dalam kencing tersebut, dalam hal lewat kencing, tapi dia terpercik sikit dekat seluar kita contohnya. Tapi kita tak nampak mana bahagian dia tu. Kita tak nampak mana satu bahagian yang terkena kencing ni. Jadi kita was-was. Jadi yang tidak dapat dilihat sama ada pada pakaian ataupun badan. Mana tak nampak pada pakaian dan badan. Bila dah terkena percikan kencing tersebut, tak nampak pada pakaian macam mana ni, kita syak, kita ragu-ragu. Jadi dekat situ dia adalah dimaafkan oleh syarak. Kerana apa? Ada kaedah fiqh yang mengatakan al-yakin la yuzalu bisyak. Maknanya yakin itu, keyakinan itu tidak akan dapat menghilangkan dengan syak. Maknanya apabila kita yakin, kita ragu-ragu mana terdapatnya najis tersebut, maka dekat situ dimaafkan oleh syarak. Maknanya kalau kita tak kisahlah sama ada dia adalah najis mughallazah ataupun najis mutawasitah, tak kisahlah sama ada najis mukhaffafah. Contohnya ada kutu anjing ataupun bulu ataupun kencing anjing. Dia kencing dekat tayar kita contohnya, mercik seluar kita. Ataupun anjing tu dia kencing dekat lopak, kita pijak lopak tersebut, kena ni, dia mesti percikan air kencing yang sedikit, najis yang sedikit. Tak kisahlah najis mughallazah, yang apabila terkena ni najis dekat pakaian ataupun badan kita, susah untuk kita elakkan dan susah untuk kita ketahui, maka dekat situ barulah dimaafkan oleh syarak. Faham tak tuan-tuan? Jadi percikan kencing yang sedikit, percikan kencing sedikit, sama dia tak kisahlah kencing anjing ke kencing babi ke, kat situ dimaafkan oleh syarak. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua adalah sedikit darah, iaitu darah yang sedikit, nanah, darah kutu anjing dan najis lalat. Maknanya lalat kan bawa najis, kita tak nampak mana satu najis itu, maka dekat situ dimaafkan oleh syarak. Maknanya sekiranya sedikit darah. Kalau banyak tak dimaafkan lah, tapi kalau sedikit dimaafkan. Tapi ada syarat dia. Syarat dia adalah sekiranya ia bukanlah perbuatan manusia. Contoh, time kita semayang, kita sahaja picit jerawat, perbuatan kita tak? Jadi kalau perbuatan kita dimaafkan tak? Tak dimaafkan. Contoh, ada nyamuk lalat lalu, kita tepuk lalat tu, Allahu Akbar kan. Jadi ada ni kena ni, Allahu Akbar. Tu perbuatan manusia ke? Perbuatan manusia, syarat dia mestilah bukanlah perbuatan manusia. Kalau perbuatan manusia, tak dimaafkan. Dia sedikit darah dimaafkan, tetapi dengan syarat bukanlah perbuatan manusia. Tapi kalau boleh time sembahyang tu kita halau je.
Dan jangan lebih daripada 3 kali pergerakan menurut mazhab Syafi'i. Ni heboh tu picit jerawat. Lebihlah 3 kali pergerakan tu. Heboh tu picit jerawat. Imam baca panjang. Kalau gatal macam mana? Gatal garu je lah. Kadang-kadang gatal, baru lagi gatal dengan dia tu. Kita ni, Kahwin lah. kita garu macam ni. Slow je. Jangan garu macam ni. Garu macam ni batal sembahyang. 3 kali lebih, 3 kali gerak. Tapi kalau macam ni, dikira sekali je. Andai kata kita rasa gatal, kita tak tahu pun ada jerawat tu. Dia boleh letak tangan garu menjari kan? Boleh. Banyak kali tak. Boleh. Kalau kita letak jerawat, kita garu. Garu tempat jerawat tu terpecah pula. Kita tak sengaja. Maka kat situ barulah dimaafkan. Sebab apa? Syarat yang kedua mestilah tidak disengajakannya. Ini saja-saja hilang bosan picit jerawat. Tak boleh ya. Tapi kalau tak disengajakan, contoh kita garu, kita gatal. Allah gatal, terpecah lah. Tu dimaafkan. Mestilah sekiranya ia bukan perbuatan manusia dan bukannya lah tidak disengajakannya. Tidak disengajakannya. Contoh picit jerawat tadi lah. Picit jerawat tak dimaafkan. Maknanya nak picit jerawat pun lepas solat lah. Ni heboh nak time sembahyang tu ni picit jerawat. Tak boleh ya. Tak boleh lah. Time tu lah nak goram, nak tengok apa lah, rasa tangan dah kan. Tangan ada kudis, kita heboh dulu kudis tu. Tak boleh lah. Kita tak sembahyang, kita kena khusyuk. Bila tak khusyuk, yang tu lah jadi. Lekor main mulut-lah lain. Lekor main tengok kaki, tengok ni kan. Tu masalah tu. Jadi, itu bukanlah perbuatan manusia. Kalau perbuatan manusia, tidaklah dimaafkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah darah luka ataupun nanah walaupun banyak. Maknanya luka badan kita ni. Contoh kita pergi mana? Kita masuk dusun rambutan, dusun durian. Durian tu terhempap kat kepala kita contoh. Luka lah. Darah mengalir kan. Time semayang mengalir je darah. Jadi kat situ dimaafkan. Tapi dengan syarat sebelum semayang tu kita kena letak kapas bagi halang dia keluar darah tersebut. Contoh tangan kita kena potong ikan contoh, potong ayam. Kono jari kita banyak keluar darah kan. Luka dekat situ. Sebelum sembahyang balutlah dulu. Tapi kalau sembahyang balut dia banyak, darah dia banyak, maka dekat situ dimaafkan. Contohnya time kita sembahyang, kita baru balik daripada hiking contohnya. Jadi kita tak sedar kita pergi sembahyang. Sedar kita rasa sakit kat kaki kita. Rupanya ada pacat. Kita ada pacat lah time sembahyang kan, mengalir darah tu. Maknanya kat situ dimaafkan. Dengan syarat ia terjadi pada dirinya sendiri. Maknanya terjadi pada dirinya sendiri. Darah luka tu mesti terjadi pada diri dia sendiri. Kalau darah orang lain terkena pada badan kita, walaupun banyak, tidak dimaafkan. Dia mestilah diri kita sendiri, darah kita sendiri, luka badan kita sendiri. Kalau member kita sembahyang, soft yang sebelah kita ada darah yang banyak, tokono banyak kepada kita, kat situ tak dimaafkan. Maknanya kena perbuatan kita sendiri, dekat diri kita sendiri. Itu syarat yang pertama. Yang kedua ialah bukan daripada perbuatannya. Bukanlah daripada perbuatannya. Maknanya macam tadilah yang darah sedikit tu, bukan perbuatan dia sendiri. Contoh jerawat, kita jerawat banyak keluar. Mana kat situ tak dimaafkan sebab perbuatan kita sendiri. Tapi kalau time kita semayang, kita rasa nak demam, tiba-tiba hidung kita keluar darah banyak, mana kat situ dimaafkan. Itu sebab bukannya perbuatan kita sendiri, memang dia nak keluar sendiri. Asalkan darah tu darah kita sendiri. Luka darah tu luka darah sendiri. Dan mestilah bukan perbuatan manusia itu sendiri. Yang ketiga, dan tidak disengajakannya. Maknanya tak sengaja keluar darah tiba-tiba, tak sengaja, bukan kita buat, bukan sahaja buat, tapi tak disengajakan, serta tidak terkena ke tempat lain. Contohnya darah keluar ke hidung. Kalau keluar ke hidung sampai sini, kita usap-usap kono pakaian kita, mana alih kepada tempat lain lah. Darah tu kono ke pakaian kita, kena kat tangan kita, mengalir ke tempat lain, mana kat situ tak dimaafkan.
Kalau dia ngalir sini saja dimaafkan. Tapi kalau kita sapu, kita konon pakaian kita semua tu, tu dah dikira tak dimaafkan oleh syarak. Kalau selsema dia bukan najis. Darah tu yang najis. Tadi selsema ni bukan najis. Macam tai mata, tai telinga, tai hidung tu bukan najis. Dia adalah benda yang menjijikkan, tapi masih sah lagi buat sembahyang. Dia najis ni bila darah. Darah dia najis. Tapi kalau selsema mengalir tak apa, dia kan najis. Satu lagi Ustaz dia nak tanya. Kenapa nak tanya ni? Diam. Ustaz saya ada Buasir. Buasir ni Ustaz. Dia automatik dia turun dia punya lalu ibu dia tu. Automatik dia keluar. Dia keluar tu panas. Dan sembahyang pun dah tak keluar. Ada cara nak menahan dia tak? Tak ada. Kalau sembahyang duduk, Sama tak? sembahyang duduk pun dia terkeluar tak? Dia terkeluar. Maknanya Dari bot kita punya usus tu keluar. dia akan keluar. Mana berdarah dalam pakaian tu. Dia tak berat tapi kesan dia keluar tu memang ada. Kalau kita dalam memang ada. Kalau pakai seluar dalam, nampaklah darah kat seluar dalam tu. Maka kat situ dimaafkan lah. Sebab dia buasir, bukan perbuatan kita sendiri. Dan dia terjadi kat diri kita pula. Bukannya kita sengaja. Kalau ada cara nak menahan dia tu, tu kena buat tu dulu. Pakai pampers. Pakai seluar dalam pun boleh tak? Pakai seluar dalam kata pakai pampers lah senang. Tapi kalau susah sangat pampers, seluar dalam okey. Plaster. Ambil stapler. Kalau ada benda yang boleh menahan itu sebelum sembahyang, buat dulu sebelum sembahyang. Sebab time sembahyang kalau dah keluar, dimaafkan, barulah dimaafkan. Kalau tak ada cara nak tahan, baru boleh sembahyang. Tak sengaja orang macam mana. Wudu dia tu sah untuk solat yang pertama yang kita nak sembahyang tu saja. Contoh nak sembahyang Zuhur, wudu sah untuk Zuhur saja. Tak boleh bawa ke asar. Tapi solat sunat banyak kali pun boleh pada waktu tersebut. Contoh nak solat sunat Qobliyah, solat sunat Ba'diyah, nak solat hajat pula, time tu ada gerhana, solat sunat gerhana pula. Boleh guna wudu yang pertama. Tapi kalau masuknya waktu asar tersebut, tak boleh. Tak boleh. Fardu asar. Dia sembahyang fardu. Sembahyang fardu. Maksudnya nak masuk waktu ambil wudu lain. Masuk waktu ambil wudu lain, nak sembahyang lain. Itu cara dia. Macam tayamum. Ya. Contohnya macam itulah. Kalau ada luka, macam itulah. Kena ambil wudu balik. Kena bersihkan balik. Macam tu adalah jenis yang ketiga. Faham ya? Jenis yang ketiga faham. Jenis yang keempat pula ialah najis binatang yang mengenai biji-bijian. Maknanya contohnya padi. Zaman dulu kan nak buat padi kan kena pakai lombu, apa lagi, pakai kobau. Jadi bila ada kadang-kadang kita tak perasan kobau ni koncing, berak kan. Jadi kalau ada sedikit, kalau kena mengenai biji-bijian tersebut, kalau kita bersihkan, itu boleh dimaafkan, najis yang dimaafkan. Begitu juga najis binatang ternakan yang mengenai susu ketika memerahnya. Contoh zaman dulu kan susah. Kalau ada lembu, dia kena perah susu dia tu, kadang-kadang terkena najis. Terkena kencing ngalir ke apa kan, tiba-tiba dia terkencing, maka kat situ dimaafkan. Kalau nak buang sayang, susu tu banyak. Jadi kat situ dimaafkan oleh syarak. Asalkan dengan syarat najis itu tidak banyak sehingga mengubah sifat susu tersebut. Kalau dah ubah, ada bau kencing kat susu tersebut, buanglah. Kalau ada warna asal-asal elok putih jadi kuning sebab kencing, buang. Sebab dia ada mempengaruhi sifat tersebut. Tapi kalau ada sedikit sahaja sehingga tidak mengubah sifat bau warna dan rasa tu, maka kat situ dimaafkan oleh syarak. Kalau ikutkan najis air najis ni, kalau sedikit kena kencing sedikit dikira air mutan najis kan. Tapi dekat sini kalau air susu yang sedikit kena perahan, time kita nak perah tu kena najis, dimaafkan asalkan sedikit. Itu air susu yang ketika memerahnya, itu dimaafkan oleh syarak. Dia najis tetapi dimaafkan oleh syarak.
Itu jenis yang keempat. Jenis yang kelima pula ialah najis ikan di dalam air selagi air tersebut tidak berubah. Maknanya kita letak ikan, ada beli akuarium, ada ikan dalam akuarium tersebut. Jadi kalau najis ikan berak, ikan kencing dalam akuarium tu, maka air tersebut masih lagi suci. Seandainya tidak mengubah air, bentuk air tersebut, tak ada bau air kencing, tak ada bau air berak contohnya, maka dia adalah air suci. Maknanya kalau air akuarium tu kita basuh, kita suci kan, air tu terkena pada badan kita, maka boleh bawa semayang lagi. Tapi kalau dah mengubah warna, contoh kita bela ikan puyuh kan dia berak semua, kita bela banyak-banyak sehingga mengubah air tersebut bau berak dia, bau kencing dia, maka dekat situ tidak dimaafkan. Dia mestilah sedikit sahaja najis ikan di dalam air selagi air tersebut tidak berubah. Begitu juga najis burung di tempat-tempat yang selalu ia berulang-alik, seperti kawasan tanah suci Mekah, Madinah dan Jami' Umawi di Syria. Jadi burung-burung, contoh kita nak tawaf di Mekah, siapa nak pergi umrah tahulah, dia banyak burung atas tu, selalu banyak tempat ulang-alik burung. Maknanya burung ni tak dapat kita nak elakkan. Maknanya kalau kita time tawaf, time kita semayang, ada taik burung jatuh kat badan kita, jadi takkan nak suci balik. Nak suci jauh, nak ambil wuduk, nak bersihkan balik jauh. Maka dekat situ ulama mengatakan dimaafkan, mana boleh meneruskan solat. Contoh kita dekat Mekah, kita nak jalan perjalanan ke Mekah tu, kono taik burung, nak patah balik jauh, kita nak turun tingkat hotel dekat tingkat 15, parah nak naik, lift lah rosak. Maka kat situ dimaafkan, boleh turun ke semayang. Ataupun dekat Jami' Umawi di Syria. Sebab apa ditulis Jami' Umawi di Syria ni? Kerana penulis kitab ni adalah orang Syria. Dr. Mustafa Al-Bugha, Dr. Mustafa Al-Khin, tu semua adalah ulama Syria, profesor di Universiti Syria. Jadi sebab tu dia tulis dekat Jami' Umawi di Syria ni. Jadi ini disebabkan kesulitan umum balwa dan sukar untuk mengelakkannya. Maknanya kesulitan umum yang kebiasaannya kita tak dapat nak elakkan. Maknanya bila berlaku tu kita akan susah. Nak ambil wuduk jauh, nak tukar pakaian jauh. Maknanya kat situ diboleh kesulitan umum. Maknanya benda tu selalu berlaku. Memang kalau burung memang hari-hari ulang alik. Memang kalau tak ada hari habis lah, memang mesti dia ada hari ulang alik. Maka kat situ adalah kesulitan umum, maknanya dimaafkan oleh syarak. Jadi itu yang kelima. Yang keenam adalah darah yang mengenai baju penyembelih sekiranya tidak banyak. Maknanya time kita, orang yang selalu bekerja di Fresco ataupun Zimat ataupun family store yang selalu potong-potong daging ni, jadi bila dia potong daging, kadang-kadang percikan darah tu terkena kat badan dia. Takkan setiap kali nak semayang kena tukar baju, jadi susahlah kat diri dia. Maknanya memang kerja dia memang menyembelih. Kerja menyembelih daripada pukul 10 pagi sampai dah 10 malam. Nak semayang susah, nak tukar baju sebagainya. Jadi kat situ dimaafkan oleh syarak, boleh teruskan semayang, walaupun percikan darah tu ada dekat badan ni. Tapi kalau kita beli dekat orang tersebut, kita order nak ayam ni, nak daging ni contoh, kita tunggu, percikan darah tu ada kat kita, penuh kat kita, mana kat situ tak dimaafkan. Kerana kita boleh balik, kita boleh sucikan. Sebab kita jarang-jarang, yang ni selalu, dia memang selalu potong daging. Maknanya dia susah, dia mengalami kesusahan, maka dekat situ dimaafkan. Tapi kalau pembeli tak dimaafkan, dia boleh balik rumah, bersihkan balik. Faham tak? Jadi tapi seafdal-afdalnya tukarlah pakaian dia. Maknanya bawa spare ke kan, dan dia sembelih tu bawa spare baju untuk memang sesuai untuk semayang, itu diboleh lagi show macam tu lah. Tapi sepatutnya adalah dimaafkan, adalah najis yang dimaafkan.
Itu jenis yang keenam. Jenis yang ketujuh adalah darah yang ada pada daging. Darah yang ada pada daging. Contohnya time kita sembelih lembu, daging tu kadang-kadang ada darah, maka kat situ dimaafkan. Contohnya ayam, kita makan kat kedai-kedai ayam kan. Jadi bila kita makan, tengok tulang dia tu ada darah. Tulang dia tu ada darah kat daging, kat tulang dia tu, maka dekat situ dimaafkan, boleh makan. Tapi kalau banyak darah sampai mengalir lah darah dia, tak boleh lah. Dia bisa darah yang terdapat pada daging tu sedikit, kalau mengalir banyak, tak dimaafkan. Memang tak masak betul lah orang tu. Darah yang ada pada daging, jenis yang ketujuh. Jenis yang ke-8 adalah mulut kanak-kanak yang terdapat najis muntah apabila dia menghisap susu ibunya. Mana baby lah, baby dia hisap susu ibu dia tu kan selalu muntah-muntah balik. Bila ada susu, minum susu, dia muntah. Jadi ketika itu, bila dia muntah, ibu tersebut boleh bawa sembahyang pakaian itu. Sebab muntah itu adalah najis yang dimaafkan. Muntah bayi yang menghisap susu ibu. Contoh dia hisap susu ibu, ada pakaian dia tu, muntah dekat pakaian dia. Time tu masuklah waktu asar, dah terlambat nak sembahyang asar, nak masuk waktu maghrib. Dia sembahyang asar, maka kat situ tak payah tukar, boleh sembahyang terus. Itu adalah jenis yang ke-8, iaitu mulut kanak-kanak yang terdapat najis muntah apabila dia menghisap susu ibunya. Kerana itu bukannya muntah sebenarnya, itu adalah susu, tapi dia muntahkan balik. Dia adalah najis yang dimaafkan. Itu jenis yang ke-8. Jenis yang ke-9 pula ialah debu jalan yang mengenai seseorang. Debu jalan yang mengenai seseorang. Contohnya kita jalan dekat tempat yang ada jalan raya ataupun tempat yang berpasir. Ada kadang-kadang kita tak tahu pasir tersebut ada tai lembu, ada tai kucing. Time tu pula time kita jalan-jalan, kereta langgar tai tu. Sekali lagi lembu, tai dia tu sekali dengan pasir-pasir berterbangan kono dekat badan kita. Jadi kalau ikutkan dia adalah najis, tetapi dia adalah najis yang dimaafkan. Debu pada jalan yang mengenai seseorang. Kena kereta, kono tai lembu kan contoh. Debu dia tu berterbangan dekat badan kita. Tadi kita selepas berusaha mengelakkan daripada terkena tu, tapi kena juga, maka dekat situ dimaafkan oleh syarak. Benda tu najis tapi dimaafkan oleh syarak. Mana-mana kita jalan lah, selalu kita jalan kaki ataupun naik basikal. Naik basikal orang selalu potong kita, ada debu-debu, maka kat situ dimaafkan. Janganlah risau sampai nak cari, debu ni dia buat daripada apa ni? Daripada mana lembu ni? Debu ni. Dari situ tak payah cari. Memang dimaafkan oleh syarak. Itu jenis yang ke-9. Manakala jenis yang ke-10 adalah bangkai binatang yang tidak berdarah, seperti lebah, lalat dan semut, apabila terjatuh ke dalam sesuatu cecair, dengan syarat ia terjatuh dengan sendirinya dan tidak mengubah sifat-sifat cecair tersebut. Maknanya bangkai binatang yang mana darah dia tu, binatang tersebut apabila kita bedah bangkai tersebut, dia tidak mengalir darah itu. Contohnya lalat, kita bedah lalat, mengalir darah dia? Tak. Lebah, kita belah darah dia mengalir tak? Tak. Jadi dia adalah bangkai yang kecil yang dimaafkan oleh syarak, yang tidak berdarah seperti lebah, lalat dan semut, apabila terjatuh ke dalam sesuatu cecair. Contoh malam, kita minum air pukul 2 pagi, malas nak buka lampu, kita minum air, sedar-sedar banyak semut. Banyak semut. Jadi kat situ dia adalah najis yang dimaafkan. Tapi dengan syarat. Dengan syarat ia bukanlah dengan perbuatan kita sendiri. Ni saja-saja. Kan ada hadis Nabi cakap kalau lalat jatuh ke cawan kita letak, kita buang, kita tenggelam kan, lepas kita buang kan. Ni heboh cari lalat. Heboh cari lalat letak kat cawan. Itu tak boleh. Dia adalah yang tak dimaafkan. Kerana apa yang dimaafkan ni adalah bukan perbuatan kita sendiri. Bukan perbuatan kita sendiri. Dan tidak mengubah sifat-sifat cecair tersebut.
Kalau sampai 20 semut dalam air tu, berubah air dia. Air tu sikit pula, ini tak dimaafkan. Yang mana yang dimaafkan ni adalah tidak mengubah sifat-sifat cecair tersebut. Air sirap sampai berkerumun cawan tu semut tu, maka kat situ tak dimaafkan lah. Banyak, semut dia banyak. Kalau kita minum rasa bukan air sirap lagi dah, air semut rasa. Maka kat situ tak dimaafkan. Jadi ini adalah ke-10 jenis najis yang dimaafkan. Kerana apa? Ada hadis. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a adh-dhubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu, thumma yatrahahu, fa inna fi ahadi janahaihi shifaan wa fil akhir da'an." Maksudnya, apabila lalat terjatuh ke dalam bekas seseorang daripada kamu, maka hendaklah dibenamkan kesemuanya, kemudian dibuanglah lalat tersebut. Ini kerana satu daripada sayapnya itu ada penawar dan satu lagi mempunyai kuman penyakit. Riwayat Al-Bukhari dan yang lainnya. Berdasarkan hadis ini, di atas sekiranya lalat itu menajiskan air, baginda tidak memerintahkan lalat tersebut dibenamkan ke dalam air tersebut. Maknanya, kalau Rasulullah SAW suruh buang, maka dekat situ dikira najis. Tapi Rasulullah SAW suruh benamkan dia lagi. Maknanya kat situ adalah benda tu sebenarnya najis, tetapi dimaafkan oleh syarak. Dikiaskan dengan lalat semua bangkai binatang lain yang darahnya tidak mengalir. Maknanya kiaslah. Kan kita dah baca kias. Kias ini apabila terdapatnya isu baru, tidak terdapatnya hukum di dalam Quran dan Sunnah, maka kita kena tengok dalam Quran dan Sunnah dalam isu yang sama. Contoh dalam hadis ni cakap lalat. Lalat kalau kita tengok ilah dia adalah darah yang tidak mengalir. Jadi apa-apa yang jenis binatang yang tidak mengalir darah dia tu, maka dia samalah seperti lalat tersebut, macam lebah, semut dan sebagainya. Jadi cukup sekadar ini sahaja. Sebelum saya tutup majlis pada malam ini, saya buka soalan kepada tuan-tuan kalau ada sebarang pertanyaan. TV. Najis apa, berselerakan? Dia ada mangkuk jamban kan? Ada mangkuk. Maknanya kalau ada buang air besar, kalau ada air ada kan? Ada. Kalau ada air, maknanya tempat sembahyang tu boleh lah, dikira suci lah. Kerana kalau nak faham tempat sembahyang tu apa, tempat kita sujud tu, itu adalah tempat kita sembahyang. Maknanya kalau keliling kita ni, kita sembahyang dalam reban ayam, penuh dengan tai ayam dan sebagainya, kita sembahyang kat tengah tu yang tidak ada najis kat tempat sembahyang tu, maka dikira sah sembahyang tersebut. Keliling tu najis. Contoh macam tuan dekat dalam penjara. Dalam penjara penuh dengan najis, kencing dan sebagainya. Kita sembahyang yang tempat yang tidak ada najis, sah sembahyang tersebut. Bukannya tempat ni macam rumah yang besar. Tapi kalau masjid, setiap tempat kena bersihkan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang orang luar datang. Sebab tu peranan JK masjid kena bersihkan setiap sudut masjid ni. Kadang ada orang sembahyang kat tepi ni, ada tempat yang tak dijangka sembahyang kat tepi luar tu, sebelah kolah pun ada sembahyang contoh. Sebab tu kena bersihkan setiap tempat. Tapi kalau penjara tempat sembahyang untuk kita seorang je, sembahyang tempat yang bersih tu boleh. Maknanya sah lah sembahyang tersebut. Lagi ada Untuklah kita pergi solat. Kita nak pergi solat Jumaat perjalanan ni. Dia hujan. Dia lalu lah jalan air. Tapi kena pula dengan kiasan air kenaan kereta ni. Mandi badan. Mana kena balik mandi. Tak payah dia kalau air longkang tu untuk depan ni lah. Air longkang tu dengan macam-macam. Dia kena balik mandi. 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 M
Macam-macam air longkang. Kotor lah kan. Dia kotor tapi dia najis ke? Dah Dia bukan najis. Kita bincang ada 7 jenis najis. Jadi air longkang tu termasuk najis ke? Jadi kalau kita syak sama ada air longkang tu najis ke tak, jadi tak apalah. Contohnya sebab kita dah belajar 7 jenis najis, arak, darah, apa-apa yang kencing, berak tu. Jadi air longkang termasuk tak dekat jenis najis ni? Tak termasuk. Kalau dia mengalir macam itu, tak najis kan? Tak najis. Tapi kalau dia air dia tu berubah warna dia najis lah. dia bertakung. Dia, bertakung, melopak lah. Melopak, air longkang tak dikira najis. Sebab dia ada air hujan. Cuma bau tu. Bau dia kuat lah. Bau dia kuat lah. Kalau ikut kan boleh buat sembahyang ni. Tapi kalau nak jaga kebersihan, takut orang pandang busuk lah kita kan. Takut jemaah lain, balik tukar. Tapi kalau ikut kan tak najis. Sebab kita dah belajar 7 jenis najis tu. 7 jenis najis tu kalau konon badan kita kena bersihkan. Tapi kalau selain tu air longkang tu, kalau kita ragu-ragu sama ada kena air kencing ke tak, tak payah ragu-ragu. Konon kencing tikus ke, kena kencing kucing ke, tak payah ragu-ragu. Kerana apa? Al-yakin la yuzalu bisyak. Maknanya yakin, keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan syak. Maknanya kalau kena lopak ke apa ke, dimaafkan. Selagi dia tidak, kalau kita ketahui ada najis tersebut, mana kena tukar. Tapi kalau kita ragu-ragu, ada najis ke tak ni, sampai kita cek, kita hantar ke makmal lah, tak payahlah. Mana tak payah. Kalau kita ragu-ragu, tak payah, kita boleh teruskan sembahyang. Minyak pelita hitam tu bukan najis. Bukan najis. Dia benda yang menjijikkan lah, tapi bukan najis. Kotor. Masalah kencing berdiri ni Ustaz. Memang sekarang ni orang pakai suar. Untuk panjang. Nanti disesir minyak ke, NR ke. Kencing berdiri je lah. Kencing berdiri. Hukum kencing berdiri ni, ada pendapat ulama' mengatakan makruh, ada pendapat ulama' mengatakan harus. Kerana apa? Kerana ada hadis Nabi Muhammad SAW, dia kencing berdiri. Ada hadis Nabi kencing berdiri. Tapi seafdal-afdalnya kencing duduk. Maknanya kalau dia kencing berdiri, kalau dia rasa kencing berdiri tersebut tidak dapat melawaskan kencing tu, kalau lepas dia basuh ada lagi kesan yang keluar, maka kat situ kena duduk. Maknanya kalau dia kencing, labuhkanlah. Buka zip je. Habis cicir. Kalau kono dekat pakaian kita tu, najis lah. Masalah. Jadi kalau kecil berdiri, ada pendapat ulama' mengatakan makruh, ada yang ulama' kan harus. Tapi kalau kono kat pakaian kita ke, kencing tersebut banyak ke apa ke, dia tak dimaafkan. Boleh ditafsirkan darurat macam imam juga. Darurat, contoh kita tak tahan nak kencing. Contoh satu darurat, sebab toilet RR ni ataupun pakai ni kita tak sesuai nak buka semua, nak Kontor tempat tersebut. Jadi boleh tak diistilahkan darurat, boleh dimaafkan di maksud saya ke R&R. Saya RR itu pasal raya di PG contohnya, namanya tempat yang tak sesuai lah, nak kita nak kencing duduk. Kencing duduk. Boleh dimaafkan juga. Kencing duduk dekat shopping mall contohnya, dia kalau kita duduk tak kena pun badan kita dekat lantai. Betul tak? Tak kena pun. Contoh kalau kita kencing jangkung, yang kono tapak kaki je. Mana ada kaki kono lantai, kita baring atas lantai, tak ada. Maknanya tak ada masalah pun sebenarnya kalau kencing cangkung, duduk dan sebagainya. Tapi kalau nak duduk, bersihkan dulu sekitar dia tu dengan air paip. Seafdal-afdalnya kencing berduduk, tak boleh kencing berdiri. Kita jatuh jadi gosok lah kalau berdiri pun. Tapi asalkan jangan bawa najis lah. Najis. Makruh ataupun harus lah. Sebab ada hadis Nabi Muhammad SAW, dia kencing berdiri dalam satu-satu keadaan lah.
Tak semua Nabi kencing berdiri, ada kencing duduk, tapi selalunya dia duduk. Dalam keadaan darurat dia kencing berdiri. Kat situ dimaafkan. Kalau keadaan seboleh-bolehnya duduk. Kalau tempat duduk tu ada najis, bersihkan dulu najis tersebut. Cara nak bersihkan dia, alirkan air tersebut sampai hilang air najis tersebut. Kalau ada kencing dekat tempat duduk tu, bersihkan dulu sampai hilang kencing tu, baru boleh duduk. Kalau tak tahan, lah. Yang salah tak tahan. Kalau boleh, duduklah. Kalau tak apa, berdiri. Jadi insyaAllah pada minggu hadapan kita akan belajar pula berkenaan dengan bab istinja. 2 minggu lagi tuan 2 minggu lagi kita akan belajar bab istinja pula. Kita akan belajar cara nak basuh berak kita, kencing kita dan sebagainya. Air besar kita, air kecil kita, cara nak bersihkan kita akan tahu pada 2 minggu akan datang. Jadi insyaAllah pada malam ini, setakat ini saja tuan-tuan. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah SWT. Saya mohon maaf anda terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Aku li qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah wa surat As.